السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا بخير كتاب أنزل وأرسل إلينا بخير نبي أرسل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. آمين ثم أما بعد. Hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrika hajatak. Rawahu Tabarani an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya, sukakah kamu bahwasanya Allah Ta'ala melembutkan hati kamu dan menunaikan apa sahaja hajat kamu? Maknanya, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut, nak dak kamu ni Allah Ta'ala beri lembut hati dan juga dikurniakan segala hajat. Maka kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang melembutkan hati dan Allah Ta'ala akan beri segala hajat yang kita hajati. Yang pertama, kata Nabi SAW, irhamil yatim. Hendaklah kamu kasih kepada anak yatim. Wamsah ra'sahu. Yang kedua, sapulah kepalanya saat bertemu, yakni kepala anak yatim. Wa at'imhu min ta'amik. Yang ketiga, berikan makananmu kepada anak-anak yatim. Lalu kata Nabi SAW, yalin qalbuk. Dimatikan huruf nun. Yalin asalnya yalinu, dimatikan yalin. Mana apa? Jawab bagi syarat. Nak dak hati kamu lembut dan Allah terima segala hajat? Kita pun jawab nak. Maka syaratnya antaranya 3. Kasihlah lebih pada anak yatim.
antara rumah yang dipenuhi dengan barakah dan rahmat Allah, antaranya baitun fihi yatimun mukram, kata Nabi. Rumah yang padanya ada anak yatim, tak cukup, mesti ada mukram, yang dimuliakan. Ada rumah ada anak yatim tapi dikhianat, itu tak kira. Nah, kita suami isteri, anak kita, menantu kita berlanggar, contoh mati, tinggal cucu, maka kita muliakan tuan-tuan sekalian, maka rumah itu dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebaliknya, maka tuan-tuan sekalian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sebut 3 perkara: muliakan anak yatim, lalu bila bertemu wamsah ra'sahu, bertemu dengan anak yatim, tuan-tuan, sunat kita sapu kepalanya. Yang ketiga, kalau ada makanan, beri makan. Apa yang Allah Ta'ala janji, kata Nabi, yalin qalbuk, hatimu akan jadi lembut, hatimu akan jadi penyayang, kamu akan jadi orang yang belah kepada manusia. Wa tudrik hajatak, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tudrika hajatak, dan Allah akan beri akan segala apa yang kamu hajat. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani daripada Sayyiduna Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ni tuan-tuan sekalian mengajar pada kita semua memuliakan anak yatim. Dan wajib kita ajar anak kita muliakan kalau ada kawan dia di kalangan anak yatim. Pesan, jangan khianat. Orang khianat anak yatim, dia khianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghulu segala anak yatim hari kiamat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, ini 3 perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita jadi terbalik kerana kejahilan. Kalau temu boh-boh besar, dia belanja makan. Temu datuk, dia belanja makan. Dia tak datuk. Tak apa datuk, tak apa, saya belanja. Anak beranak dia yatim pula, miskin, tak belanja, tak je rasa pitih dia. Jadi terbalik gitu. Betul tak betul? Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Berapa golongan yang Allah Ta'ala kata kena ada hartamu pada mereka. Harta yang kita dapat ni tuan-tuan, kena sedar diri, Allah beri pinjam. 20,000 ke, 10,000 ke, 5,000 ke, 2,800 ke, Allah beri pinjam singgah dekat kita. Maka sifat orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebahagiannya infak. Baik, nak infak hak mana? Maka belak Quran, belak hadis yang Allah Ta'ala sebut itulah yang paling utama. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, nombor 1 anak beranak, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Dan kalau tipu atas dia 3-3, famin babil aula, lebihlah afdal. Dia anak saudara kita, masuk tak zawil qurba? Masuk. Tak ada ayah dah, umur baru 6 tahun tak balik lagi, masuk dah anak yatim? Masuk. Ibu tunggal je jaga, kerja pula kedai makan basuh pinggang 30 riyal sehari, masuk dah miskin? Masuk. 3 masuk, afdal, dilebihkan, dimuliakan. Kita kadang muliakan orang kerana asbab dunia, bukan atas asbab yang Allah suruh mulia. Kawan-kawan sama-sama pakak hak gaji berbelah ribu, masak macam-macam, anak saudara hak yatim sekut meri, sekut jagung.
Tuan-tuan hari raya bagi duit raya anak buah, anak saudara RM5. Kalau ada anak yatim RM10. Beri lebih. Beri lebih. Ini dipanggil memuliakan anak-anak yatim. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi ajar secara detail, sedikit lebih detail dalam hadis ini, muliakan anak yatim. Nombor 2, temung, gosok kepalanya. Nombor 3, wa at'im min ta'amik, makanan yang kamu makan beri pada mereka. Nabi sebut min ta'amik, apa yang kamu makan. Kita makan nasi ayam, beri ke dia nasi kosong. Tidak sesempurna yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tuan-tuan sekalian. Maka kalau ada salah satu pun tak mengapa, boleh berilah tuan-tuan sekalian. Nak bak beri makan, dak nanti anak yatim. Ada 4 perkara kuliah subuh tadi saya sebut. 4 perkara ciri ahli syurga yang Nabi sebut sila masuk syurga. Ufshus salam, tebarkan salam. Mana-mana pun jumpa sama saudara, assalamualaikum, beri salam. Yang kedua kata Nabi, wasilil arham, sambung silaturrahim. Yang ketiga, wa at'imit ta'am, apa makna? Beri makan, belanja orang makan. Yang keempat, wasalatul laili wan nasu niyam, amalkan sembahyang malam dalam keadaan manusia tidur. 4 barang ni Nabi kata udkhulul jannata bisalam, masuklah dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Maka masuklah hadis ni juga secara umum, beri makan pada orang. Beri makan ke orang bersodah pahala, apatah lagi beri makan anak yatim. Itu kaedahnya tuan-tuan sekalian. Ada satu jenis manusia saya dah sebut sama dah, syurga nak dia. Kita biasa kita minta syurga. Ada golongan syurga minta dia. Aku nak dia ya Allah. Siapa dia? Mut'imut ta'am, yang suka beri orang makan. Mula kali belanja set surah, set masjid. Jarang belanja, awak pejabat suka beri orang makan, jiran. Maka terlebih utama adalah orang-orang susah di kalangan anak beranak, apatah lagi yatim. Jadi tuan-tuan sekalian, maka janji Allah yang tidak pernah Allah dusta, kamu aku akan beri hati yang tulus, mulus, lembut, penuh belas, penuh kasih sayang. Yang kedua, kamu berhajat apa Allah Ta'ala akan tunaikan. Tak cepat, lambat. Tak lambat, cepat, pasti. Kerana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tabarani an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa yang paling besar, takut pada Allah di belakang manusia. Surah Yasin, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Hanya saja yang benar-benar ikut Quran adalah mereka yang, lagu mana tuan-tuan sekalian? Man ittaba'a dzikra, orang yang suka dengar peringatan ni adalah orang yang punya 2 sifat. Man ittaba'a dzikra, nombor 1, dia betul-betul nak ikut Quran. Maka bila nak ikut, dia nak faham. Sebab tu dia suka mari majlis kuliah. Orang suka dengar ni 2 jenis Allah Ta'ala sebut. Yang pertama, dia benar-benar nak ikut Quran. Yang kedua, dia ada tanda wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dia takut pada Allah ikhlas, bukan main-main. Ada manusia, bila sebut ada manusia, jangan nampak orang lah, kita lah tu. Ada manusia, depan manusia pijak semut, tak mampu tuan-tuan sekalian. Belakang manusia habis maksiatnya buat, kita lah tu. Astaghfirullahalazim min kulli zambin azim.
Takut pada Allah, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan manusia tak nampak, itu takwa paling besar. Seorang anak murid, anak murid Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau tak silap saya, di tahun akhir. Orang zaman dulu belajar berpuluh tahun. Bila nak habis dah, dia kumpul yang setahun akhir ni, kumpul, aku ada ujian paling akhir. Kalau lulus ujian ni, kamu boleh balik. Tak lulus, masuk kelas mula. Belajar lama dah. Apakah ujiannya? Kata Tuan Syekh, cari tempat yang tak ada orang tengok, sembelih ayam. Ambil ayam seekor seorang, dia dalam rebang aku belakang tu, sembelih. Hak ni pergi atas pokok sembelih, hak ni masuk dalam gua sembelih, hak ni masuk dalam rok sembelih. Balik-balik kolej belakang tekuk ayam. Tinggal seorang tak sembelih. Syekh kata, mu buat apa tak sembelih? Aku pergi atas pokok, ada yang tengok. Dalam gua ada yang tengok. Dalam hutang ada hak tengok. Di mana-mana tak ada hak tak tengok, ada yang tengok. Siapa? Allah Ta'ala. Wahai Tuan Syekh, mu seorang yang dulu balik, orang lain masuk kelas semula. Jadi tuan-tuan sekalian, belakang manusia jadi pegawai bank contoh, boleh khik biti. Tak ada orang nampak. Contoh. Jadi apa lagi tuan-tuan? Jadi pemimpin, jadi siapa sajalah yang orang tak tahu jahat kita tu. Kita boleh ejah tuan-tuan sekalian. Kalau hari ni kok main bay, biasa main bay. Tahu main bay? Dia driver, kereta bos dia rosak, ataupun kereta syarikat, ataupun kereta jabatan yang dia kerja tu rosak. Masuk dalam bengkel, rosak 200, ejah dengan toke 2000. Tok lebih tu 2000. Bayar 200 ya. Keling lagi 2000, 200 beri ke toke. 500 aku tambah kamu toke, upahmu buat bil ni aku bahang hak lebih. 2000 tolak 200 tolak 500, tinggal 1300. 1300 bahang atas darat kering, duit haram, sumbatlah perut api neraka jahanam. Biasa asal lah ni, biasa apa? Jangan normalkan barang yang maksiat. Jadi biasa. Dan paling takut bila buat dosa, itu memang kita. Buat dosa ni memang kita. Tak ada buat dosa. Nabi tak ada dosa. Kita semua ni memang buat dosa. Tapi lagu mana ciri orang bertakwa bila buat dosa? Dia takut, dia gerun. Namun bila saat rasa biasa dah dengan dosa, hati-hati tuan-tuan. Takut hati mati. Takut buta dah mata hati. Na'udzubillahi min zalik. Nampak? Di saat orang tak tahu, kita takut aida oleh Allah tahu. Itu takwa. Anak Sayyidina Umar, Sayyiduna Asim dijodohkan dengan seorang perempuan yang sangat salihah. Cerita Natu Sayyidina Umar ni masyhur. Natu Sayyidina Umar, dia anak perempuan, ibu tunggal, dijaga oleh ibu, ayah tak ada dah. Kerja apa? Kerja jual susu. Jual susu biasa laku. Dia bila menega ramah, ada persaingan, tu biasalah menega. Tak ada persaingan, tak usah menega lah. Mungkin menega seorang lah hutang. Nah, bila menega ada persaingan. Nak orang Melayu kita ni nampak laku tu, pakat menega ramah. Suti pula tu tiru. Jadi ada persaingan. Bila ada persaingan, antaranya turun harga ataupun kurangkan kualiti. Betul tak? Itu ya. Maka di pasar tu ramailah mula tukar strategi, tapi strategi yang berdosa lah. Campur air, susu campur air, jual murah sikit. Jujur tak jujur lah. Nega ada apa nama dia panggil, ada gharar, barang yang boleh kedok tu tak boleh dah. Rasa ragu. Nampak? Rasa ada benda tak kena tu, berdosa lah tu tuan-tuan sekalian. Lalu dicampur air, mulalah kedai makcik ni tak laku bersama dengan anak perempuan dia ni. Lalu tuan-tuan sekalian,
marilah utusan Sayyidina Umar khalifah ketika itu di pasar itu. Siapa aku dengar ada ni perkeliling daripada khalifah dapat berita di pasar ini ada orang jual susu campur air. Kalau dapat tahu lepas ni, jaga. Sayyidina Umar turun jaga. Maka marahlah yang menega ni, siapa hak jom report. Akhir sekali mereka menuduh ibu kepada anak perempuan ni, lalu diusir daripada pasar. Tak boleh menega. Akhir sekali tukar cara menega rumah ke rumah, tetap dengan susu yang asli, setitik air pun tak capur. Kenapa? Takwa. Lalu bila menega, orang pasar tahu juga, pitah tengah jalan, pitah juga, menega rumah ke rumah. Akhir sekali keluar pagi susu penuh, balik pun susu penuh, tak laku. Maka mak pada anak ni kata apa? Mak dia kata, anakku, apa kata kita capurlah dengan air macam orang ramai buat. Anak dia kata apa? Ittaqillah, takutlah pada Allah wahai ibu. Mak dia kata tak apa, Sayyidina Umar tak mari. Malam-malam ni kita nusuk lalang gelak, kita capur dengan air. Sayyidina Umar tak mari. Anak dia kata Sayyidina Umar tak mari. Tu hang Sayyidina Umar dia, kata anak puang. Lalu mak dia berterima kasih kerana dapat anak yang sesolehah ini. Rupanya tuan-tuan, Sayyidina Umar dia berakhirang ulah kapung. Malam tu nak jadi takdir Allah Ta'ala, Sayyidina Umar dengar perbualan itu. Esok Sayyidina Umar mari ketuk pintu, alangkah takut ketua makcik ni. Sayyidina Umar mari depan rumah. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku tak buat, aku tak capur, aku tak capur. Aku tak capur. Tak capur dengan air, tak capur. Sayyidina Umar kata, aku tahu, aku dah dengar perbualan kamu dengan anakmu semalam. Aku mari ada hajat lain. Aku nak jadikan anakmu menantuku. Tuan-tuan, daripada orang susah, Allah Ta'ala izinkan, Allah beri anugerah jadi menantu Sayyidina Umar. Nampak? Hak ni Allah Ta'ala janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang takut pada Allah, Allah janji akan dikeluar daripada segala masalah. Keluar tak masalah, selesai masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji beri rezeki yang tak disangka-sangka. Betul tak sangka? Tak. Natu Sayyidina Umar, natu khalifah. Hak ni yang payah di zaman kita, jadi barang yang gharib, barang yang ganjil, yang pelik. Takwa makin nipis, makin nipis. Jadi pesan Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Di belakang manusia, depan manusia, pakak besar, pakak kecil, tak kira. Takutlah pada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata allati tamhuha. Dan hendaklah turutkan tiap-tiap kejahatan itu dengan kebaikan. Yang dimaksudkan di sini dosa-dosa yang kecil. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Turutilah setiap dosa dengan kebaikan. Kebaikan ni tamhuha, menghapuskan dosa itu. Dosa apa? Dosa kecil. Ya, tuan-tuan sekalian, setiap kebaikan kita kena faham Allah beri pahala dan diganda 10 paling kurang, dan diampun dosa. Tuan-tuan mari sembahyang maghrib tadi, bukan pahala saja 27, diampun dosa. Tiap-tiap lakah diampun 10 dosa. Tuan-tuan sembahyang sunat, ampun dosa. Ni duduk dalam masjid iktikaf dah lagi. Ni iktikaf dah ustaz, lagi dak balik jalan, hapus dosa. Nampak? Hapus dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil je ustaz, ingat dosa besar. Dia main kata je, dia kata je. Dosa kecil je. Tuan-tuan tahu tak ramai orang masuk neraka kerana dosa kecil? Timbang-timbang lebih sikit dosa kecil, Allah lepolah neraka. La saghirata ma'al israr. Tak kira kecil lah kalau banyak. Betul tak betul? Sekecil je, kupu 50 tahun. Maka yang menghapuskan dosa kecil, segala kebaikan. Sifatnya tamhuha, menghapuskan.
segala dosa kecil. Ada pun dosa besar mesti dengan taubat. Dosa besar mesti taubat nasuha, zina, mati orang, dak semayang, ini mesti taubat nasuha. Dosa besar dia ada 3 rukun taubat, tak ada satu tak sah. 3 tolak 1 2. Bila sebut rukun 3 tolak 1 kosong. Ini dengar molek tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan tahu dah, kita ulang kaji. Taubat ni wajib tiap-tiap hari. Wajib tiap-tiap hari. Apa rukun taubat? Yang pertama an-nadamah ataupun an-nadmu, menyesal. Menyesal sungguh, bukan pelawak, memang sungguh menyesal. Yang kedua al-azmu, berazam tak mau ulang dah. Kalau kata setahun lepas tu terjatuh pula, tu buku lain. Mesti berazam tak mau tinggal dah. Nombor 3 at-tarku, tinggal terus. Nyesal, berazam tak mau buat dah, tinggal terus. Itu taubat. Namun ada orang tak selesai juga. Kenapa? Sakut dengan orang, kena tambah nombor sakut dengan hutang. Dipanggil sakut dengan hutang, maka kena bayar. Yang pertama hutang dengan Allah, yang kedua hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah semayang, umur 30 baru start semayang. Hal sebelum tu Allah redha, dak kena qada. Wa dainullahi ahaqqu an yuqdah. Hutang Allah, kalau hutang manusia kena bayar, hutang Allah lebih berhak dan lebih wajib untuk dibayar. Kena bayar. Kemudian rukun yang keempat, kalau sakut dengan orang kena minta maaf. Yang kelima, sakut dengan harta orang kena beri semula, macam saya sebut tadi. Maka kalau tak lepas. Nangis air mata darah pun memang nak malam bangun tahajud, rupanya dosa dia bahang fitih orang. Air mata darah tu warna merah ke warna apa ke Allah tak terima, kecuali tuang dia maaf dan halal. Kalau tak selamat. Sebab tu saya nak pesan saya dan tuan-tuan, tolong jaga hubungan dengan Allah. Nombor 2, tolong jaga dosa dengan manusia, kena jaga. Kalau ada tak lepas tuan-tuan, Mekah 8 kali, zikir 100,000 sekali sehari pun, baca Quran 1 juzuk sehari, ada dosa dengan orang tak lepas kalau dia tak maaf, wal ayazubillah. Habis. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ni, kebaikan yang dosa kemudian kita buat baik, dihapus dosa itu, yang dimaksudkan dosa kecil. Adapun dosa besar mesti taubat. Kemudian Nabi kata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaklah kamu berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Khani ini dia panggil samarah, buah bagi iman adalah akhlak. Sehingga ada ada riwayat sebut al-iman husnul khuluq. Mana iman ni barang ada apa? Barang tak nampak ni, kalau dia ada, kita tahu guna dia ada dengan qarinah, bukti. Angin tak nampak, ada tak? Ada bukti, rasa sejuk, itu bukti. Betul tak betul? Elektrik ada tak? Ada. Mana elektrik? Tak nampak, bukti tu api nyala, tu bukti. Iman, taqwa, hahuna, Nabi duduk sini, tak nampak, apa bukti? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Maknanya kalau lagi tak sempurna akhlak ataupun buruk akhlak, boleh jadi iman kita lemah. Sebab tu buah bagi ilmu, buah bagi amal, akhlak. Kalau semayang dah jemaah dah pelawak sokmo, ada something wrong lah tu. Cakap lebah semayang jaga dah, kaki jemaah dah, tuan-tuan sekalian, tapi ambil hak orang, zalimi orang, ini semua ada benda tak kena lah tu. Faham? Maka iman yang sempurna, buahnya husnul khuluq, akhlak yang baik. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang kafir dengan akhlak. Betul tak? Orang kafir baca tak Quran,
Dok. Dia baca dak hadis, dok. Dia baca mana? Dia baca kita. Faham? Faham baca kita? Ada orang kafir baca hadis tapi dak ramak lah. Ni hak umum ni, atas dasar umum. Orang kafir baca dak Quran macam kita, dok. Baca hadis, dok juga. Dak dibaca apa? Baca kita. Dia tengok orang Islam pelawak, dia baca kita. Nah. Dia tengok orang Islam apa nama akhlak buruk. Kan? Dia tengok orang Islam teruk ada dia togok arok. Nah, jadi tuan-tuan dia baca kita. Maka ramai orang tak dekat dengan Islam kerana melihat orang Islam, bukan mengenal Islam. Lepas tu ulama sebut ada negara Islam tapi tak ada Islam. Ada negara kafir tapi ada Islam. Jepun kafir, betul tak? Minoriti Islam tapi beramal dengan akhlak Islam, betul tak betul? Sungai bersih, lokang tuan-tuan sekalian, macam akuarium. Kita akuarium macam lokang. Orang belikan nak belikan kok tu dak asuh dah. Tuan-tuan sekalian, siapa dak tahu ngata kita piung. Ada dah mercu tanda. Kan? Terengganu kok mercu tanda baru. Kalau dulu lang TV, kalau Terengganu kok tunjuk bahawa pakai kain plekat atas kepala, tepi laut, duk atas buk dulu dah. Ni kalau Terengganu drawbridge. Terak mercu tanda. Miami Beach. Seberang takir Miami apa? Seberang takir. Biar bangga sebut. Alangkah sedih. Penuh beriok cok siapa? Betul tak? Itu melambang, tu lambang-lambang tuan-tuan sekalian. Maka ada negara dia tak Islam tapi beramal dengan Islam. Betul tak betul? Kalau jumpa orang tunduk hai, orang Jepun. Orang kita sagonyo, tu sagonyo. Tak kenal atau bak tak wisalang. Nabi aja tengah hari tidur sekejap dia panggil qailulah. Orang mana beramal? Orang Jepun. Sebab tu produktiviti dia baik. Orang Jepun tengah hari tutup kedai, tidur sekejap. Tu amalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita pagi sapa ke petang. Jeng pelotoh. Di otak kita kena rehat, maka comel dah. Islam aja comel, bangun awal, kemudian tidur sekejap sebelum zuhur. Dia panggil qailulah 15 minit setengah jam. Jangan sebelum zuhur pasal, tu bukan qailulah dia panggil. Tak pasal zuhur dok mayang. Itu tu sekalian. Yang dimaksudkan qailulah ismut tasghir daripada kalimah qalilah. Qalilah sedikit, qailulah yang sangat sedikit. Orang Jepun berapa? Betul tak? Kawan saya lah cerita dia belajar Jepun. Tak betul tuan-tuan kena pergi sendiri lah. Lepas ni di Korea, sahabat saya tinggal pitih $2,000 lah tandah. Balik masuk lah tandah ada. Pak Jo pegang tu ni, pak mu 2,000 dak hilang Allah sesen. Kat kita bukan $2,000, $2 hilang. Pitih sejiknya bahang. Nah, tuan-tuan sekalian. La haula wala quwata illa billah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu samarah buah bagi Islam, iman adalah ihsan ataupun kita panggil akhlak. Betul orang Islam kena sedar innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuhkan menyempurnakan akhlak yang mulia. Sambut Maulidur Rasul kena faham. Kena faham. Kena faham. Sambut saja sambut dah kali. Ada idea kok. Wah, berarok apa hitam muka. Ni bukan marah berarok ni. Salah faham pula. Berarok sila. Kalau bini kita sambut hari lahir, Rasulullah lagi layak kita sambut. Sambut, tak ada masalah. Perbanyakkan selawat. Tapi siapa hitam berarok, aurat tak tutup. Tahu tak Nabi suruh tutup aurat? Betul tak? Berarok nombor 1 boh, suka sangat. Tak sembahyang. Sedangkan barang nombor 1 yang Nabi suruh kita jaga sembahyang. Amalan lain diberi turun atas dunia. Bak sembahyang Nabi dijemput khas naik langit ke-7, tembus Sidratil Muntaha. Betul tak betul?
Nabi larang al-kibriya man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin dakhala an-nar. Siapa yang banyak secebih, sombong. Nabi larang, sombong juga kita. Ya. Nabi larang bakhil. Al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang kedekut, jauh pada Allah, jauh pada manusia, dekat dengan neraka, kedekut juga kita. Jadi tuan-tuan sekalian, yang penting intipati yang diajar oleh Nabi, dia panggil jauhar. Hak dak ikut terus bab lain. Ni hak ikut ambil syakal, ambil luar, pakai piyah ikut Nabi, pakai jubah ikut Nabi, intipati dak ikut. Abghadul ibadi ila Allah man kana thawbahu thiyabul anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Manusia yang paling Allah benci pakaiannya pakaian Nabi, akhlaknya jauh daripada akhlak Nabi. Kat piyah pakai jubah, sombong, kedekut. Balik rumah nyenjanya tapur bini, jadi fitnah. Nampak? Apa sifat Nabi? Dan cakap lagi, ada Nabi tu disukai. Kita ada tak? Tak payah sebutin Nabi, bukan. Tak payah begitu. Siapa kita nak sebutin macam Nabi? Ambil tu. Apa nama? Ada Nabi, dia tak, baginda tak cakap lagi. Ada tu orang kasih dah. Kita ada tak kita? Ada kita orang kasih, kau orang tak kasih? Sayyidina Ali kata, jadilah kamu orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati dikasihi. Itu orang baik. Contoh paling agung Rasulullah. Ada orang suka, tak ada orang cari. Mana? Dah baik, mati habis alam menangis. Tuan-tuan sekalian, jangan jadi orang jahat, kata Sayyidina Ali. Bila ada orang meluat, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Orang lain mati mayang jenazah, dia orang sujud syukur. Mati mujuk. Jangan, na'udzubillahi min zalik. Kenapa jahat? Ada menyusah orang, ada mulut uduh, tak? Ada kita ni menyakitkan hati orang, na'udzubillahi min zalik. Jadi kita tak boleh jadi macam Nabi, jauh. Kita usaha ke arah itu. Maka samarah paling besar yang dibawa oleh Nabi adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dulu sebelum jadi set sejik dulu, bekeng ke bini, panah barang. Lalu ni jadi set sejik dah, biar jadi lemah kek, lemah lembut. Dulu aku mu dah mu dah kerti rasa. Aku pernah balik masak mu gitu ke bini. Lalu ni ayang masak dah pergi kabang. Ayang itik ke ayang kau ada lah. Itu sekalian biar kau. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar orang tu tak cakap benda orang, tak suka, tak cakap benda menyakit hati orang, nampak tak? Ni khiji nak buka aib orang, fitnah orang. Jadi tuan-tuan sekalian, hadir kita tak payah cakap. Orang tengok lipas kita, orang ada kakak tengok selipar orang tak wahid dah. Jadi tuan-tuan sekalian, na'udzubillahi min zalik. Biar kita tidak disukai oleh musuh Allah, itu tak apa. Orang yang tak berahi ke Islam kerana kita beramal dengan Islam, orang musuh Allah tak berahi, itu tak apa. Ni orang beriman tak berahi, ada something wrong lah. Habis tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang paling akhir, ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi munbasit wa iyyaka wa isbal al-izar fa inna isbal al-izar min al-makhilati wa la yuhibbuha Allah wa in imru'un shatamaka wa 'ayyaraka bi amrin laysa fika fala tu'ayyiru bi amrin huwa fihi wa da'hu yakun wabaluhu 'alayhi wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahada. Rawahu at-Tayalisi an Jabir bin Salim. Sikit ni tuan-tuan, Nabi sebut hendaklah takut kepada Allah
Sekali lagi pesanan takwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu menghina-hina satu-satu kebajikan. Mana apa? Jangan kamu memandang rendah sesuatu kebaikan. Walaupun kebaikan tu kecil. Nampak? Pahala kecil je, jangan. Boleh jadi hak tu tolong masuk syurga. Ada hamba Allah ditimbang tuan-tuan sekalian, sikit besar zarah keputusannya neraka. Allah nak tunjuk kasih sayang. Allah Ta'ala kata ke malaikat, cari, korek, kok jumpa pergi pahala. Allah tak tahu ke? Allah Maha tahu. Nak tunjuk kasih sayang, rupanya jumpa pahala senyum, masuk syurga. Nampak senyum Lepas tu kita orang sejik surah kena senyum jumpa orang. Ni muka rimakong ke? Orang kata sejik boleh nama. Kalau rima duk tepi dia, rima dia pada rima. Senyum kita habis senyum geni muka, tak apalah. Dia dah senyum langsung. Ambil peluang. Nampak lagi? Gitu. Kalau payah nak sebut M. Faham? Senyum. Biar kena pada tepat, jangan tak kena pada tepat. Senyum ni kena pada orang. Jangan pergi senyum ke tabung. Waktu tu dah ada kira tu. Tabung lalu senyum. Iaitu sedekah tabung nak bitih. Ataupun senyum sekor dah tandah tu gila lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, senyum pada orang. Ada hamba Allah masuk syurga kenapa? Kalau ikut neraka sezarah dosa. Allah suruh mereka cari. Dia tanya, pernah makan tak dengan duk sekapur dengan ulama? Tak pernah. Tidur dengan ulama? Tak. Makan? Tak pernah. Salam? Tak pernah. Salam dengan orang pernah salam dengan ulama? Wajib masuk syurga. Bak tu jangan wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang kecil satu kebaikan yang kecil. Nampak? Benda baik, asal benda baik, nampak kecil pun buat juga. Ini tuan-tuan sekalian, Nabi sebut walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Lalu diberi contoh oleh Nabi. Apakah contoh kebaikan yang kecil? Umpama kamu penuhkan ke dalam baldi pengangkat air. Kalau zaman hari tu kita tolong isi air. Zaman tak ada air baik, kita tolong isi koloh. Air. Saya teringat cerita Daud. Aja dengar cerita Daud. Daud, nama dia Daud, belajar di pondok. Main cerita-cerita panjang pula. Tak apa cerita. Tak apa. Nak balik dulu balik sikit. Daud ni belajar pondok. Tapi pondok tak lambat sikit. Dia masing-masing Allah Ta'ala beri. Tapi satu kelebihan, taat sungguh ke Tok Guru. Jadi Tok Guru panggil dia, Daud, ginilah mudak yang masuk kelas. Tugasmu mu isi ambil air dalam telaga, taklah kolah. Kolah pondok ni, mu taklah kolah. Baik Tuan Guru, baik, tak lawan sikit abuk Daud. Ambil air taklah kolah. Orang mari dengar pakai air tu. Orang mari semayang pakai air tu. Asbab siapa? Asbab Daud. Orang dengar depan-depan musyafahah, dia dengar kok jauh, kok copong. Dah lah copong, tak apa nak dengar ni zaman hari tu dengar kok jauh. Tapi Tok Guru kata ambil air, dia taat, tak lawan sikit abuk. Bertahun-tahun, akhir sekali Tok Guru sakit. Tok Guru pesan, wahai anak-anak muridku, kalau aku mati nanti teruskanlah pondok ini, jangan tinggal. Dan penggantiku adalah Daud. Saya tak karung anak murid. Saya tak karung terkejut ke apa nama apa dia? Terkejut kera ke mana lah, selok kera ke mana. Tuan-tuan sekalian, habiskan je belaka. Buat apa Daud? Anak murid kanan kata aku ada. Tak, anak murid kiri kata aku ada. Buat apa Daud? Tuan Guru kata Daud. Di sini unsur apa? Unsur barakah. Unsur barakah. Tuan-tuan sekalian, tu kan isi air. Nampak? Tapi barakah kenapa? Merendah diri,
tidak memandang kecil barang yang sebegitu dan menghormati guru. Oh, barakah tuan-tuan sekalian. Bila tok guru mati sungguh, anak murid dah ingat dah pesanan tok guru ni. Anak murid kanan naik nak mengajar, kau assalamualaikum senyap, tak boleh mengajar. Anak murid nombor 2 naik pula, tak boleh mengajar juga. Baru teringat Daud, baru teringat pergi kat Daud hok tengah karai. Daud, tok guru pesan mu gati. Daud pula kejut guru. Daud pula selok ke tuan-tuan sekalian. Apa aku tu kai isi air. Tok guru pesan mu. Daud dengar tok guru baik-baik, tak lawan sikit bu. Hormat pada guru. Tuan-tuan, naik qala al-muallifu rahimahullahu taala baru 2 jam tuan-tuan sekalian. Gantilah Daud jadi tok guru. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan sekali-kali memandang kebaikan yang kecil. Walau sekadar menggembirakan hati bini, menggembirakan hati anak, apa kecil? Kita kalau tak faham agama, kita jadi spek, nampak ibadat semayang, puasa ngati. Sedangkan jarang-jarang petang-petang tak ada kerja pada duduk dengung tuan-tuan sekalian. Mari kita pergi jalan, orang puang anak-anak dia tak boleh dengar jalan tu tak. Kalau bini tuan-tuan tak suka jalan tu, bukan orang puang tu, kena cek mula. Kita kata jom kita jalan, bini kita kata ya ke bang, suka. Dia suka tu idkhalu surur fi qalbil mu'min ibadah. Menggembirakan hati orang mukmin itu ibadah. Nampak jalan ya, nampak jalan batu buruk ya, naik robbery apa belah hali you tengok. Dia tuan-tuan sekalian, tapi dia suka. Nampak lagi? Boleh jadi hak tu tolong kita esok-esok masuk syurga Allah. Nampak wa antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Ni lagi contoh nampak kecil boleh jadi selamatkan kita esok-esok. Berjumpa dengan kawan, senyum, buat muka manis. Nampak kecil boleh jadi tolong kita masuk syurga. Hak lain kias dia lah. Apa-apa sahaja pahala yang kecil jangan dipandang kecil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan sama sekali melabuhkan kain sehingga terkebawah dari mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar. Isbal dipanggil. Ini zaman Rasulullah, orang yang jubah lebih pada buku lali itu lambang sombong. Maka zaman kita lambang sombong tak? Maka tak apalah. Cuma di sebalik itu adalah rupa-rupanya ini adalah larangan sombong. Mana apa? Jangan sombong. Itu maknanya. Semua kita, saya ada, tuan-tuan ada, sifat sombong Allah beri. Dah beri Allah larang. Zalim Tuhan tak guna, biar kena pada tempat. Bila kena tunjuk kena tunjuk agah berhadapan dengan orang kafir yang memusuhi Islam, masa tu jangan buat dok, buat tawaduk, dak kena tempat. Masa Nabi perang, ada sahabat tunjuk agah, Nabi dak arah. Sahabat hak tua asal rambut putih, cat wanita hukumnya haram. Dalam perang Nabi suruh terus cat wanita. Supaya apa? Jangan tunjuk dak arah. Orang kafir tengok putih lah ke rambut, dak arah cetok orang Islam tua-tua lah ke. Dia suruh cat wanita. Ni terbalik. Dengan orang Islam ni tunjuk agah, dengan orang kafir tunduk musing. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah yang bersama Nabi, sifatnya apa pada sahabat dan Nabi? Dengan orang mukmin ruhama, berkasih sayang. Dengan orang kafir yang menentang Islam, kena tunjuk ketegasan. Boleh? Fa inna isbal al-izar min al-makhilati wa la yuhibbuha Allah. Kerana melabuhkan pakaian itu adalah tanda takabur zaman Rasulullah. Maka zaman kita tak jadi tanda, maka tidak mengapa. Cuma sunatlah Rasulullah pakai jubah separuh betih ni. Sunat. Sunat, tak wajib sunat. Dan jika memakai atau sumpah habis tu. Kemudian hendaklah engkau sabar. Tadi. Dan jika memaki atau sumpah seorang kamu serta dipemalunya dengan perkara yang bukan-bukan pada kamu, hendaklah kamu sabar. Jangan engkau balah malukan dia semula, hatta dengan perkara yang tak bukan tak lain di sisinya, walaupun benda tu betul.
Nanti kepadanya juga kembali beban itu, pada kamu tidak lain melainkan pahala, dan jangan kamu maki sumpah akan seseorang. Mana apa? Orang buat jahat, balas jahat biasa. Orang buat jahat, balas baik. Itu luar biasa. Orang kata ke kita sabar, kalau dia fitnah, pahala dia boleh kita kat ni. Mempertahankan diri tak apa, jangan balas fitnah. Faham tak? Itu maksudnya. Orang buka air, kita buka air semula. Maka tuan-tuan, sabar, ketika itu dapat pahala, dan boleh jadi kalau pahalanya habis, dosa kita dia akan tanggung. Ini hadis sahih. Dan boleh jadi dia pula yang akan menanggung apa yang dia kata. Sebab tu mulut manusia ni bahaya. Cakap nebeng tuan-tuan, Allah wari ke kita lagi. Kama tadinu tudan. Jangan nebeng sangat cakap tuan-tuan sekalian. Orang yang bentuk peribadi kita tatabbu' aurah, takut Allah balas ke kita. Duk sibuk dengan anak orang punya salah, kita kena amal makruf nahi mungkar, tapi terlalu sibuk hal orang, takut Allah balas ke anak kita. Faham lagi? Jadi tuan-tuan sekalian, habis hadis ini insya-Allah kita sambung akan datang hadis yang seterusnya. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Yang baik pada Allah, yang kurang tu kelemahan saya, ada salah dan silap, harap dimaaf dan diperbetulkan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.